Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam siri pembelajaran bersama Ustazah Linda. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Arab. Dalam tajuk ini, kita akan lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Bagaimana kehidupan masyarakat Arab pada zaman jahiliyah? Pada umumnya, masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Pergaduhan sering terjadi antara satu kabilah dengan kabilah yang lain kerana merebut harta dan juga kuasa. Dari segi kepercayaan, orang Arab pada zaman itu menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Mereka percaya berhala adalah tempat untuk memohon pertolongan dan mereka juga percaya kepada benda-benda atau perkara-perkara khurafat. Cara hidup mereka sangat teruk. Mereka suka minum arak, berjudi, berbohong, menilik nasib dan membunuh anak perempuan. Kenapa mereka bunuh anak perempuan? Sebab mereka kata anak perempuan ni bila besar menyusahkan hidup mereka. Tak boleh nak kerja untuk bantu mereka. Teruknya mereka kan? Jom kita tengok satu persatu kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Amanah. Nabi Muhammad terkenal dengan sifat amanah dan jujur sehingga diberikan kepercayaan untuk menguruskan perniagaan Sayyidatina Khadijah. Khadijah adalah seorang peniaga atau usahawan yang sangat berjaya ketika itu. Dia melihat Nabi Muhammad ni seorang yang sangat jujur dan boleh dipercayai. Jadi dia lantik Nabi Muhammad untuk menguruskan perniagaannya. Adil. Nabi Muhammad sentiasa bercakap benar dan adil. Dia tidak pernah berbohong atau pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan batu Hajarul Aswad. Dulu, Mekah pernah dilanda banjir besar sehingga meruntuhkan sebahagian Kaabah. Selepas mereka betulkan bangunan Kaabah, mereka pun berbalah siapa nak letakkan batu Hajarul Aswad ni kat tempatnya semula. Maka mereka lantik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buat macam mana? Nabi Muhammad panggil 4 ketua kabilah yang terbesar dekat Mekah masa tu. Okey, pegang bucu kain. Kat tengah-tengah kain tu Nabi letakkan batu Hajarul Aswad. Jadi 4 orang tu boleh angkat dan letakkan batu Hajarul Aswad tu sama-sama dekat tempatnya semula. Bijak kan Nabi? Inilah batu Hajarul Aswad. Okey, seterusnya tidak suka buang masa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil memang rajin membantu Halimatus Sa'diyah mengembala kambing. Kambingnya banyak beratus-ratus, bukan seekor dua. Dan penyantun. Nabi Muhammad sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan yang suka bersedekah dan membantu orang lain. Kita tengok pula macam mana kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan daripada masyarakat Mekah ketika itu. Sabar dan tabah. Abu Lahab iaitu bapa saudara Nabi dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka ni menggelar Nabi sebagai seorang yang pendusta, menipu. Tapi apa Nabi buat? Nabi tak patah semangat, tak putus asa, tapi Nabi sentiasa sabar dan berbuat baik dengan mereka. Nabi doakan lagi mereka menjadi orang yang lebih baik. Cerita pasal Abu Lahab ni Allah turunkan dalam satu surah dalam Al-Quran iaitu surah Al-Masad.
Nanti tengok ya. Berpendirian teguh. Nabi Muhammad SAW banyak kali ditawarkan harta yang banyak kalau dia menyembah berhala. Apa Nabi buat? Nabi menolak tawaran tersebut dengan tegas. Tak nak, aku tak nak. Dan Nabi teruskan dakwah dengan cekal. Tengok, Nabi tak pandang pun harta. Walaupun orang bagi banyak harta, Nabi tak nak. Bijak merancang. Okey, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang nak bunuh Nabi Muhammad. Baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah, walaupun sebenarnya Madinah tu terletak di utara Mekah. Kenapa? Untuk mengelirukan musuh. Jom kita tengok jalan rahsia Nabi dari Mekah ke Madinah. Okey, Nabi dekat Mekah, ni Mekah. Kat atas tu ada Madinah. Okey, Mekah dekat selatan tu selatan. Nah, Madinah pula dekat utara. Sepatutnya Nabi terus pergi ke utara, ikut laluan berwarna merah tu. Tapi Nabi bijak. Kalau ikut tu nanti orang semua tahu laluan Nabi. Semua rapat tangkap dia. Okey, jadi Nabi ikut laluan pergi selatan sikit. Ikut laluan hijau tu, jauh sikit. Walaupun jauh, tapi tetap selamat sampai dekat Madinah. Tengok betapa bijaknya Nabi merancang strategi. Hebat kan? Okey, dah tahu kan macam mana Nabi berhadapan dengan orang Arab pada zaman jahiliah dulu? Bukan senang, susah, banyak ujian dan banyak dugaan yang Nabi terima. Tapi Nabi tak pernah putus asa. Okey, sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Bertemu lagi kita dalam siri pembelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.